Janganlah bawa semua orang jadi bodoh macam kau. Kebenaran akan ditegakkan. Allah bersama orang yang sabar. Kamu meninggalkan hutang yang parah 1.5 trilion. Lepas tu kamu nak menagih bahawa mengatakan gagal-gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama-sama lagi. Okey geng, hari ni aku nak bawa isu pasal pilihan raya Kemaman. Dan aku akan berkongsi video bersama-sama dengan hampa dengan Datuk Abdullah, Datuk Dollah Sani, Datuk Kamal Amir dan juga bersama Zamil Ibrahim daripada Kedah ni bang, yang viral gila-gila dia duk maki orang ni. Okey. Hari ni aku akan berkongsi bersama-sama dengan hampa. Depa tiga orang ni depa ada buat satu forum dan depa menceritakan isu-isu semasa, isu-isu serangan-serangan daripada pihak pembangkang kepada pihak kerajaan, kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kepada Zahid Hamidi, kepada apa isu-isu yang berlaku hari ini, semuanya depa nak salahkan kerajaan hari ini. Dan juga membincangkan soal kenapa dan mengapa kerusi Parlimen Kemaman dikosongkan dan sekarang diadakan pilihan raya kembali. Sekarang di dalam tempoh berkempen dan 2 hari bulan Disember akan diadakan pilihan raya kecil untuk Parlimen Kemaman. Aku nak abang api kat hampa, aku paling sakit hati sekali dekat Ustaz Derih. Ustaz Derih dengan kesombongan dia sehingga kan dia boleh kata dekat Parlimen Kemaman ni kita hantar ataupun kita letak botol mineral pun dia pas boleh menang. Aku ni nak abang ambil gambar, aku paling benci sekali kan seorang pemimpin ataupun ahli politik yang sombong gila-gilanya sehingga boleh kata oh dekat dalam ceramah dia baru-baru ni sehari dua lepas ni letak botol mineral pun pas tetap boleh menang. Oh, dia punya ego, dia punya sombong tu amat-amat. Kalau hampa tanya aku kan, kata, oh geram nak pergi tampak nak ambil hampa. Tampak muka dia kuat-kuat, baru dia ada akal. Dan hampa boleh tengok sampai Cikgu Bat pun kan. Cikgu Bat baru ni ceramah dekat Kemaman. Dia boleh kata Anwar Ibrahim ni kan, seperti Dajjal. Ni Dajjal Anwar Ibrahim. Kata, oh apa jenis politik hampa ni kan. Inilah yang betul-betul yang ni perosak negara, penghancur negara, sengaja duk nak huru-harakan negara kita, duk nak bagi masalah pergaduhan. Semua mereka nak bagi ada macam di dalam negara kita. Disebabkan kerajaan yang memerintah hari ni tidak menguntungkan mereka. Ni pelampau-pelampau ni kan, wajib kalau hampa tanya aku kan, wajib hidupkan kembali, adakan kembali ISA. Tak boleh. Jadi aku nak bawa dengan hampa sama-sama, jom kita dengar ucapan daripada Datuk Kamal, Datuk Dollah Sani dan juga Zamil Ibrahim. Dan ada lagi seorang tu, mereka tak tersenarai. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh mereka tiga orang ni. Memang panas, memang hot. Datuk Dollah Sani, jangan bagi dia bercakap ya. Dia bercakap memang panas. Jom sama-sama kita dengar. Dan kita nak terangkan kenapa PRK Kemaman ini diadakan pada ketika ini. Saya perkenalkan panelis kita di sebelah kanan saya, saudara Datuk Zamil Ibrahim. Apa khabar? Baik, very good. Okey, seterusnya kita ada Panglima Perang daripada Parti Keadilan, Datuk Haji Abdullah Sani. Sihat Datuk? Ya, alhamdulillah. Okey, dan seterusnya kita ada tak lain tak bukan veteran UMNO dari wilayah Persekutuan, Datuk Seri Kamal Amir, atau lebih dikenal dengan Amir Hijaz. Ya, bekas ketua pengarang kumpulan Karang Kraft. Dan di hujung sana, ini tiba-tiba ada, boleh dikatakan 3 minit sebelum live, tiba-tiba ada dekat situ. Kita raikan semua Datuk. Kita bilang Datuk Tiger. Ya. Datuk Tiger dari UMNO. Baru sampai dari KL Datuk. Betul. Baik, alhamdulillah. Itulah hebatnya panelis kita malam ini. Kita ada dua, kalau saya boleh kata, ini semua panglima perang parti masing-masing lah. Ya. Kan, cumanya Datuk Abdullah Sani diapit oleh 3 panglima perang daripada parti UMNO. Kan, jadi cumanya hari ini kita bukan nak berperang. Kita nak menjelaskan sebaik mungkin kenapa kita perlu pilih calon BN di Kemaman dan kenapa PRK ini tiba-tiba berlaku. Kita nak tahu sebab, punca dan kenapa kita kena ubah parti yang mewakili rakyat di Kemaman ini. Baik, saya nak
mulakan dengan topik kita malam ini. Topik kita malam ini dari Kemaman ke Putrajaya. Dan sebelum kita nak mulakan, kita nak kongsikan satu berita yang berlaku di Parlimen pagi tadi. Seorang ahli Parlimen dari Perikatan Nasional, dari Parti Bersatu, yang mewakili rakyat Bukit Gantang, telah mengisytiharkan menyokong Perdana Menteri dan Kerajaan Perpaduan. Kerana apa? Kerana dia ingin mengajak rakan-rakannya di blok pembangkang, atau lebih kita boleh katakan di blok Perikatan Nasional, untuk sama-sama kita buang yang keruh, ambil yang jernih, bersatu padulah kita untuk mengangkat martabat rakyat dan agenda untuk menghapuskan kesengsaraan rakyat, kesusahan rakyat, dan kita kena bersatu, kena bergabung, kena berpadu untuk sama-sama memikirkan masalah rakyat. Ini kita akan kupas dengan lebih panjang, lebih mendalam bersama dengan para panelis kita yang ada pada malam ini. Baik, berkisar dengan Nama saya Datuk dan juga rakan-rakan yang lain. Kami ni dah berkampung ni dah dekat 4 hari lebih. Ya? 5 hari. 5 hari. Datuk? Mula dari penentuan calon. Lagi lama. Jadi kita dikejutkan hari ni. Kita dikejutkan bila kita berada di Kemaman, kita dikejutkan dengan berita dia bukan lompat parti. Sebab akta lompat parti ni dah digubal tahun lalu kan? Ya. Jadi sekarang ni dia istilah baru. Menyokong tanpa keluar parti. Dia istilah baru. Saya menyokong tapi tanpa keluar parti. Dia istilah dia macam ni sebab tadi saya ada baca beberapa statement terutama sekali daripada pemimpin Perikatan Nasional yang menyatakan dahulu waktu Ismail Sabri dia bagi peruntukan semua. Ini banyak bergantung pada isu peruntukan yang mereka bangkitkan, terutama sekali ahli Parlimen Kota Baru yang juga Setiausaha Agung PAS yang menyatakan bagi banyak komen lah tadi. Dia agak emosi hari ni tu. Agak emosi hari ni, tapi saya dipahamkan beliau dilibas balik. Dilibas. Dilibas balik dan sehingga terkedu banyak ahli-ahli Parlimen daripada Perikatan Nasional diam 1000 bahasa apabila PMX menyatakan sejarah tentang isu peruntukan ini. Dia waktu Ismail Sabri itu dia lain. Waktu Ismail Sabri, saya minta maaf, dia daripada Barisan Nasional, saya juga daripada Barisan Nasional. Ketika itu dia mahu mengekalkan kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri. Dia ada istilah tu. Dia berbeza dengan sekarang. Sekarang ni istilah dia 150 hari ni apa? 152. 152 ni kita baca macam ni lah. Ni untuk mukadimah pelik sangatlah kita nak curi. Sebab kita bukan 112 ataupun bukan kita daripada pihak kerajaan 114. Kita nak kena curi, kita nak kena beli, kita nak kena tawar, kita nak kena gamit. Ini 150 lebih yang mana semakin hari kita duk tengok bukan kita gamit. Dia orang macam nak datang. Makin bertambah. Semakin bertambah. Jadi bukan satu keadaan kritikal yang untuk kita nak lompat parti kan, nak bagi suka. Dia adalah istilah mudah saya tengok. You nak datang sokong, datang, tak mau datang sudah. Ya. Itu. Mukadimah. Mukadimah. Ya. Saya jangkakan mukimah Datuk panjang. Tak, ni pasal ramai. Okey, baik, mungkin siaran kita akan lebih panjang sikit malam ni sebab kita ada 4 panelis, masing-masing ada banyak perkara yang nak dikongsikan juga malam ni. Boleh Datuk Ya. Kita bersiaran dalam Boleh. 15 ke 1 jam setengah lebih kurang Baik, saya sebenarnya nak tanya kepada Datuk Seri Kamal. Dah elok-elok ahli Parlimen Kemaman ni berada di Dewan Rakyat, itulah ini, tiba-tiba di PRK. Kenapa Tok? Silakan. Tak, saya terima kasih saudara Bob. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Awal-awal lagi dah ramai dah tunggu ni. Sebab dia melihat Datuk Abdullah Sani ada yang. Kita berbalik kepada tajuk kita adalah daripada Kemaman ke Putrajaya. Dan artinya sudah sampai masanya apabila mahkamah sudah memutuskan calon yang dulu tu dia menang. Bukan tak menang, dia menang.
tetapi mahkamah memutuskan bahawa dia terlibat. Maksudnya waktu pilihan raya tu ada elemen korupsi dan mahkamah pilihan raya memutuskan Bukan dia orang dibatalkan. suci ya? Ya, Bukan dia orang suci ya? tak boleh kata begitu Ustaz Zamir. Ustaz Zamir nak menyindir orang aja pahal ni Ustaz Zamir ni. Relax lah saudara. Ya? Sebab dah 5 hari lah tu. Kan? Jadi bagi saya kita harus menjelaskan pada pelayan-pelayan kita. Mereka dalam keadaan begitu mereka mengutarakan kenapa. Soalnya sekarang ni mahkamah memutuskan bahawa adanya elemen korupsi sepanjang musim pilihan raya itu ada. Maka Mahkamah Suruhanjaya Pilihan Raya membatalkan. Jadi perlu diadakan. Dan sekarang ni bila diadakan semula, maka tentulah peluang terbuka semula kepada ahli ataupun rakyat di Kemaman. Kena ingat saudara, bila pilihan raya berlaku, ahli UMNO pun kalau nak ikutkan dari kepatian ahli UMNO di Kemaman ni berapa ramai sangat pun. Lebih kurang dalam 10,000, 15,000. Begitu juga ahli pada parti-parti sebelah sana pun. Ahli keadilan pun. Jadi yang menentukan kedudukan seorang itu untuk menjadi wakil rakyat atau ahli parlimen adalah pengundi-pengundi atas pagar. Ya. Mereka ini yang menentukan kejayaan. Saudara Bob. Jadi sebab itu saya merasakan sudah sampai masanya rakyat di Kemaman diberi peluang untuk memilih sekali lagi untuk mengantar wakil mereka ke Putrajaya. Sebab tajuk kita ni dari Kemaman ke Putrajaya. Tak gitu Datuk Abdullah? Ya, ya. Saya bagi tu kepada Abdullah je lah. Ya, silakan. Ya. Ya, seperti mana yang dimaklumkan oleh Datuk Seri Kamal Amin. Sesungguhnya itu adalah petanda bahawa PAS ni tidaklah sesuci mana pun. Ya. Amalan rasuah yang berlaku tu jelas menunjukkan bahawa parti mereka ni bukanlah parti yang mewakili Islam pun. Hanya sebuah parti politik. Apa yang mendorong kepada pilihan raya ini sudah mencukupi untuk kita menegaskan bahawa pilihan raya ini perlu dipantau, dijagai supaya ini tidak dikotori dengan anasir-anasir rasuah yang berlaku. Sebab kata mereka, termasuk presiden dia, rasuah itu sedekah. Dan inilah yang akan memberikan kata sebab kenapa hukuman itu dijatuhkan dan ia jadi kenyataan. Apa yang boleh kita lihat bahawa Kemaman ini adalah pintu masuk seluruh negeri Terengganu. Ya. Kemenangan Tan Sri Muhammad Effendi ini amat penting untuk menjurus kepada pembangunan keseluruhan Terengganu. Barang diingat Terengganu ini meningkat perhasilan pendapatan negeri itu ialah berpunca di Terengganu, di Kemaman. Ya. Kerana Kemaman lah yang membuat hasilnya keseluruhan Terengganu mendapat pendapatan yang agak konsisten kerana petroleumnya, tetapi tidak meyakini kerana pembelanjaan itu sebenarnya mendorong kepada persoalan yang banyak. Dan ini harus dipantau dan diberikan perhatian serius oleh wakil-wakil rakyat yang berada di seluruh Terengganu. Sebab itu saya yakin dan saya percaya atas pagar sudah menikmati setahun berlalunya kerajaan Badani ini telah pun melewati servis mereka dan memberikan manfaat pada keseluruhan rakyat termasuk di Kemaman. Kemaman tidak boleh meminggirkan dan meletakkan Terengganu di hujung kemiskinan. Ya. Dia tidak boleh diizinkan diterajui oleh mereka yang dianggap sebagai yang terhebat, sedangkan mereka adalah yang paling lemah di antara 14 negeri yang berada dalam kemuncak kemunduran di bawah seluruh negara. Ini jelas daripada data yang telah pun dimaklumkan kepada kita dalam segi pendapatan rakyat keseluruhannya. Sebab itu saya mengambil pendekatan terus kepada rakyat Kemaman. Jangan kamu diletakkan seperti air mineral. Kata, dereh. Dia panggil Ustaz Dereh. Saya panggil Dereh. Yalah, Dereh Ahmad. Dereh Ahmad, bapak dia tu pernah jadi tok guru saya di Cakap Iboi. Saya orang sana. Apa yang saya nak tegaskan adalah, takkan meletakkan orang Kemaman ini setaraf dengan botol air mineral. Ini menghina namanya. Dan ini tidak boleh dibenarkan dan tidak boleh dibiarkan sebegitu biadabnya pemimpin-pemimpin yang berada dalam kata kononnya mereka ulama, tetapi mereka mempunyai kecederaan minda yang keterlaluan yang meletakkan rakyat khususnya di Kemaman ini setaraf dengan mineral water. Saya nak tegaskan,
hidup kita mesti bermaruah. Mak ayah kita lahirkan kita nak jadikan kita orang yang bermaruah. Tetapi jangan kita letakkan kita di tempat yang paling hina dan tidak langsung mempunyai integriti yang boleh diangkat oleh generasi anak cucu kita. Itu yang saya nampak mukadimah yang saya lihat sebagai dalam senario kemaman ini tidak menjurus kepada strength of debate ataupun dipanggil sebagai debat dalam pilihan raya kecil ini kerana musim hujan. Dan kita tidak boleh sewena-wenanya untuk melapasi suasana yang membolehkan kita berhimpun, dan ini juga mendorong program ini segera diadakan untuk memanfaatkan khususnya rakyat Kemaman supaya bijaksana dalam memberikan undi yang sepatut dan sewajibnya diberikan kepada nombor 1. Terima kasih. Baik, terima kasih Datuk. Mukadimah aja dah panas. Kan, macam biasalah Datuk Abdul Sani kalau mukadimah dia tak panas, memang tak sah, tak jadi. Baik, seterusnya di hujung sana Datuk Tiger. Mungkin ada yang nak ditambah? Silakan. Saya tertarik dengan pernyataan oleh seorang pemimpin PAS yang mengatakan bahawa PRK ini tidak perlu diadakan. Tapi oleh kerana UMNO ni terlampau sangat nak kursi, maka mereka hantar petition untuk menyatakan ada sogokan. Saya nak betulkan, kalau tidak ada sogokan, kalau tidak ada rasuah, UMNO tidak akan kemukakan petition. Tetapi oleh kerana adanya sogokan, adanya pemberian dana-dana di majlis-majlis rasmi kerajaan, maka itulah petition yang dikeluarkan oleh UMNO dan Mahkamah Pilihan Raya mengakui memang wujud benda ini berlaku. Jadi pada saya, pemimpin yang mengatakan tidak perlu diadakan, dia silap. Kalau dia tak nak perlu diadakan PRK ini, maka tidak perlu ada rasuah. Tapi kalau orang kamu yang buat, orang kamu yang bagi, maka perlu diadakan. Jadi saya berharaplah pengundi-pengundi di Kemaman ini faham, mesti faham. Bukan UMNO sengaja nak seronok nak ada PRK. Tetapi kerana ia adalah satu cabang utama dalam pilihan raya, mesti bersih. Kita tak mahu orang kata bersih, suci, tapi dalam pada itu melaksanakan perkara itu. Tapi yang herannya, pada dia tak salah. Itu yang Datuk Abdullah Sani kata, apa tu rasuah itu sedekah. Yeah. Jadi saya minta lah, dalam media ni dah 40 tahun. Saya tahu, kalau rakyat tu sayang kat negara ini, kita siang-siang tolak. Parti yang mengamalkan rasuah tolak. Sebab apa? Pada saya, apa yang ditawarkan oleh BN ialah seorang pemimpin yang telah memberi sumbangan besar kepada Angkatan Tentera, Pasukan Keselamatan. Dan mesti ingat, bapa dia dulu HA di Kemasik. Dresa. Itu dia doktor lah tu. Kalau di kawasan kampung kan. Bapa dia bantu rakyat daripada A sampai Z. Bayangkanlah, kalau bapa dan anak telah memberi sumbangan yang terbaik, dia adalah calon yang terbaik untuk Muhammad. Baik, terima kasih Datuk Tiger. Kalau boleh, saya nak ajak penonton untuk singkap kembali. Bersekali dengan pilihan raya negeri di 6 buah negeri, kita adakan juga PRK Kuala Terengganu kalau masih ingat lagi. Ya. PRK Kuala Terengganu diadakan juga disebabkan penyandangnya didapati kemenangan ke atas penyandang itu ada unsur-unsur rasuah. Ya. Sama dengan situasi yang berlaku di Kemaman sekarang ialah penyandangnya menang disebabkan ada elemen rasuah. Ya. Jadi PAS hari ini menampilkan Menteri Besar Terengganu. Ya. Nampak ketandusan pemimpin sampai terpaksa ambil Menteri Besar Terengganu untuk diletakkan sebagai calon di PRK Kemaman. Baik, untuk kita nak bercakap pasal calon, saya nak tanya kepada Datuk Zamir. Sepanjang 5 hari berkempen, bagaimana agaknya sambutan di Kemaman ni? Okay, Bob. Sebenarnya saya dipahamkan, rakyat Kemaman terkejut apabila Barisan Nasional meletakkan satu tokoh kebanggaan mereka. Calon daripada Barisan Nasional ni
Jeneral Besara Raja Effendi ni, saya dipahamkan dia macam apa? Ikon, idola rakyat Kemaman. Sebab dia adalah jeneral yang ke-19. Makna kata di sini, kita ada 19 jeneral. Makna kata 18 jeneral yang terdahulu lah. Satu-satunya jeneral itu adalah, salah satunya adalah daripada Kemaman. Ini bukan tempat kita, kampung saya pun tak ada tu. Bekas jeneral yang kita tidak sangka. Dan saya dipahamkan, pihak PAS agak terkejut dengan calon ini. Maka mereka yang sepatutnya nak meletakkan satu calon lain. Saya dengar katalah. Tetapi oleh kerana kita letakkan satu calon yang sangat hebat, mereka merasakan meletakkan menteri besar itu adalah saingan yang terbaik untuk pihak PAS. Tapi pada pandangan saya lah, sebagai rakyat Malaysia, saya rasa rakyat di Kemaman juga mungkin berpandangan yang sama dengan saya. Meletakkan menteri besar ini seolah-olah kita meletakkan satu beban yang dia ada tugas, walaupun dia jangan ingat kata sekarang ketua pembangkang tak ada dalam dewan, dia boleh suka hati, dia nak pergi, tak pergi, makna kata tidak ada check and balance, tetapi rakyat memerhati. Rakyat melihat, sekarang dia dah ada di Wisma Negeri, Wisma Darul Iman. Ya. Apa masalah dia yang macam hari ini kita kata tajuk Kemaman untuk ke Putrajaya? Saya dipahamkan semalam dengan Datuk Kamal, kalau isu bajet ni kita kena ada 10 hari ya, betul 10 hari duduk di parlimen. 32 hari. 32 hari kita duduk di parlimen, kita tak boleh balik. Nak balik, sekali nak datang, sekali nak balik, nak tumpu pada bajet tertentu. Pasal banyak. Jadi kamu sebagai menteri besar, agak pelik untuk kamu berada di waktu-waktu penting. Waktu-waktu akta-akta kita nak ubah, kita nak gubal, penting. Yeah. Jadi kerana itulah Kemaman ke Putrajaya tajuk kita hari ini amat tidak sesuai calon yang diketengahkan oleh PAS, iaitu yang amat berhormat Menteri Besar menjadi calon, bertembung dengan ataupun berlawan dengan calon yang kita rasa dah free dah. Dia nak tumpu perhatian kepada rakyat. Dia beritahu waktu Datuk Kamal dengan saya temu bual dia baru ni, this is time dia nak curahkan bakti dia kepada kampung dia, iaitu di Kemaman. Calon BN begitu. Di Kemaman. Okay. Jadi apa masalah? Ataupun saya rasa ini peluang terbaik. Rakyat Kemaman bawa mutiara daripada Kemaman ini, bukan dari Besut, dari Kemaman, bukan daripada Wisma Darul Iman, dari Kemaman ke Putrajaya. Ya. Baik, terima kasih Datuk. Calon yang ditampilkan oleh Barisan Nasional ini orangnya bukanlah calon yang tangkap muat. Memang anak tempatan, membesar di Kemaman, bersekolah di Kemaman dan ayahnya banyak jasa dengan orang Kemaman. Dan kalau boleh saya nak minta Datuk Seri Kamal Amir untuk singkap balik, ada jasa yang sangat besar dibuat oleh calon ini ketika banjir besar di Kemaman beberapa tahun lepas, Datuk. Ya, Bob, sebelum saya nak menyingkap soal jasa, saya nak bagi panas sikit pada Datuk Abdullah Sani sebenarnya. Sebab latar belakang calon untuk Parlimen Kemaman daripada Menteri Besar lah kononnya bukan bersih. Datuk Zamir tadi dia cakap dia bukan bersih. Ada beberapa perkara yang tersalut di belakang. Isu skandal tanah dan sebagainya. Betul. Kemudian soal bagaimana pemberian tanah daripada parti ke parti, isteri diutamakan. Yang itu saya akan jolok kemudian. Jadi soalnya sekarang ni nak dikomparekan apple to apple terlalu sukar. Kalau nak dibandingkan antara apple to apple. Saya nampak sekarang ni calon yang diturunkan oleh UMNO Barisan Nasional, Jeneral Besara Tan Sri Raja Muhammad Effendi ini jasa terlalu besar. Cuma saya nampak banyaklah orang, memanglah bila kita berjasa ni Datuk, kita bukan nak mengungkit, tapi itu jelas. Waktu zaman kecilnya, beliau bergelumang dengan budaya dan anak-anak muda di kawasan Kemaman, khususnya kawasan Kemasih. Kemudian bila dia membesar lagi, dia bersama dengan pasar dan sebagainya. Apabila beliau menjawat jawatan
dalam kerajaan sebagai Panglima Tentera Darat. Tiba-tiba Kemaman menghadapi masalah musibah yang itu merupakan banjir terbesar. Beliau berkorban, turun ke gelanggang sebab dia merasakan, this is my people. Saya mesti menyelamatkan rakyat saya. Walaupun beliau bukan pemimpin rakyat, beliau adalah sebagai Panglima Tentera Darat waktu itu. Jadi dia kerahkan semua anggotanya. Ini membuatkan warga Kemaman tidak akan melupakan jasa-jasa yang telah ditaburkan oleh calon kita. Saya yakin sebab itu tadi pun saya berjumpa dengan kawan-kawan peringkat anak muda. Setengah daripada anak muda yang berada di luar menghubungi ibu bapa mereka. Saya tanya, bang, macam mana anak kita? Anak-anak saya kali ini nampak agaknya kalau nak balik lah, nak menyokong calon daripada puak sana, dia kata. Puak sana, mana retinya mereka sudah pun membuat decide. Warga emas macam saya ni, macam warga emas kita ni, mereka dah decide untuk bersama-sama dengan calon Barisan Nasional. Jadi sebab mereka banyak orang menggemburkan seolah-olah anak muda kononnya. Mereka menyatakan, anak-anak apa dia kata, kalaulah setakat nak balik nak sokong puak-puak sebelah sana, saya tak akan balik, kata anak muda. Kerana ada hutang yang belum dibayar. Waktu pilihan raya yang lepas, mereka berjanji untuk memberi bayar wang, beli poket, wang saku, wang tambah. Rupanya masih ada berhutang lagi. Oh, ada lagi? Masih ada, khususnya di kawasan cukai ini. Oh. Itu yang siar dalam media sosial, bagaimana gambarannya, dia pergi ke peti wang, kononnya nak ambil wang, tapi bukan mengambil wang, dia kata, sebab tu nantilah kerajaan tak dapat lagi. Itu keadaannya. Itu beza antara calon kita dengan calon yang sedia ada. Yang sedia ada tu bagi saya sebab dia memegang tampuk kerajaan negeri. Dia sudah berhutang. Sedangkan calon kita ni cukup mesra, rakyat, jasa, nak puji melangit tak bolehlah. Tetapi, dan paling saya suka sangat sekali, dia tidak pernah menjanjikan janji serba mimpi. Tak ada, Datuk. Sila Datuk Abdullah. Saya minta Datuk panaskan sikit Datuk. Ya. Silakan Datuk. Boleh Datuk? Ya, Datuk. Boleh. Seperti mana yang ditekankan oleh Datuk Seri Kamal Amin. Sebenarnya kalau kita melihat daripada track record yang dibuat oleh Menteri Besar, konon-kononnya bakal Perdana Menteri, konon-kononnya lah bakal Perdana Menteri dia 74, dia tinggal 69, jadi 68 tak lama lagi. Dia ni for sure bulan November ni insya-Allah lah Bersatu ni akan lingkup dan Perikatan Nasional akan terus guyup seguyup-guyupnya kerana mereka ni tidak punya agenda untuk mengangkat martabat dan darjat harakat ummah. Ini yang dia berlaku. Nak bandingkan, dia kata kita nak kata Tan Sri Muhammad Afendi dengan Samsuri ni, saya nampak jauh berbeza. Contoh paling baiklah, Jenderal ketika dia banjir besar di Kemaman, dia turun dan membantu buat jabatan, buat klinik sementara, serba macam dia buat. Dan menggunakan segala bala tentera dia untuk membantu dan menyelamatkan rakyat di Kemaman. Sedangkan Menteri Besar ni waktu itu pergi ke mana? Auckland. Buat apa? Bercuti. Dan tidak mempedulikan rakyat. Bayangkanlah kalau banjir sekali lagi berlaku, dia Parlimen Kemaman, dia ambil cuti di Australia. Sebagai contoh, kerana dia dah pernah buat benda itu pun. Dan apa akan berlaku pada rakyat Kemaman? Menagih sepati dan merayu-rayu untuk mendapatkan bantuan daripada persekutuan, dan terpaksa persekutuan memberikan sumbangan segera 50 juta untuk menyelamatkan seluruh rakyat Terengganu, termasuk Kemaman. Apakah orang-orang Kemaman nak melihat peristiwa yang buruk seburuknya berlaku sebelum ini untuk dia berlaku sekali lagi dalam keadaan sekarang musim ke-7? Fikirlah. Saya tidak nampak. Sebenarnya kita sekarang memilih wakil yang boleh membantu dan memberi ruang keselesaan hidup kepada kawasan itu. Dan tidak memungkinkan seperti mana yang kita lihat di Parlimen pada hari ini. Yang cakap pasal kecerih, cakap pasal askar. Jangan rakyat di Kemaman ada di kecerih dia cakap. Lebih tu pula yang di Kubang Krian pula cakap pasal nak berpoligami lah, kena bantu poligami lah. Apa punya tak faham lah. Saya punya fikiran di Parlimen ini. Saya nak beritahu satu saya gini, bila C tu saya seriau je. Tak pasal-pasal. Dia punya agenda, tu dipanggil sebagai prasyarat di Parlimen ini, sebenarnya memerlukan satu fikiran yang profesional di atas polisi, dasar kerangka yang dilakukan. Apakah poligami itu sebagai satu dasar?
Apakah dengan menaikkan ke peribadi itu kami tak dapat dia panggil Peruntukan. peruntukan kerajaan ini satu benda padah dia melanggar sikap madani. Saya nak bagi tahu yang bercakap ni orang-orang yang kata dia wakil konon-konon parti Islam. Madani ni ada 6 teras. Betul. Itu yang ketiga dalam konteks yang pertama. Madani yang saya dah beberapa kali saya beritahu. Ketika Rasulullah berhijrah daripada Mekah, dia kata, ya ayuhan nas, seluruh manusia, hai manusia. Tapi bila dia pergi kepada Mekah, ke Madinah, pijak bumi Madinah, 3 perkara disebut. Apa dia? Maka lahirlah, ya ayyuhallazina amanu. Yang pertama, salam. Salam ini perpaduan. Salam ni macam ni duduknya. Yang dia berada dalam lingkungan untuk menyelamatkan agama, bangsa dan negara. Itu namanya salam. Untuk sejahterakan kita semua. Bukan memecah belahkan, bercakap tentang poligami, bercakap tentang masalah sepupu sepapat. Ini tidak boleh berlaku. Dan ini bukanlah naratif sebenar dasar yang perlu dituntut. Ini kita nak menyelesaikan derita rakyat. Tetapi yang dipikirkan ialah kenapa kami tak dapat kerajaan? Kerajaan ni kuasa Perdana Menteri lah bengap. Kau dengar sini. Berapa kali orang dah kata, saya jadi pembangkang 2,5 saya jadi pembangkang. Dalam pembangkang saya tak ada 100 sen pun. Mengapa saya boleh contribute? Mengapa saya boleh buat servis? Kerana guna otak, jangan guna lutut. Itu masalahnya orang-orang Perikatan Nasional ni. Tetapi bila orang tu nak sokong Perdana Menteri, dah jadi persoalan, kena tak dapat keren. Saya nak beritahu, masa zaman kami dulu, sesiapa yang langgar pengkhianatan, apakah berlaku? Dan mereka ini alasannya ada untuk memperkukuhkan kekuatan kuasa Melayu. Membangunkan negara yang ada kepincangan, yang kamu rosakkan. Dan sekarang ini, kamu tak dapat. Ini bukan macam ni. Kami dizalimi. Tak mana dalilnya. Cakap artikel mana dalam perlembagaan yang terpaksa bagi dekat bangkang ni. Tak bagi pun tak apa. Kalau saya, kalau Ibrahim ni lain. Kalau saya, apa tak bagi. Tapi apa yang saya nampak, sekarang ni, Anwar dah bagi peluang. Bincanglah masa, kami tu, besok pula cakap. Dulu tu dapat, ni dapat. Besok masa kami dapat, masa kau jadi kerajaan dulu, ada kau fikir hal kami? Kau tak fikir pun. Tiba-tiba aku cakap, dulu dapat. Dulu tu bila? Dengar sini bengap. Kau ikut sejarah dulu sebelum kau bercakap. Kau tu bukan magistrate. Aku tengok kau ni macam orang petunjuk banyak lah. Dia cakap ni kan. Tengok fakta. Ismail Sabri, apa yang Datuk Dam cakap jadi ni, betul. Dia panggil ketua perbankan, duduk bincang. Anwar kata, duduk ketua perbankan. Hamzah Zainuddin dia sombong tak tahu. Itu mesti apa? Duduk dan bincanglah dengan di malam Perdana Menteri kedua, Fadilah Yusof, duduk bincang dan cari penyelesaian seperti mana tak lebih tak kurang apa yang dibuat oleh BRA pada waktu itu. Sebab itu, jangan salahkan PM. Salahkanlah ketua perbankan korang tu. Yang bengap tak tahu arah, yang sombong tu pasal apa? Dan tengoklah, saya pernah kata dalam minggu sudah Datuk Seri Kamal Amir. Bulan November adalah bulan yang akan bukan saja menjahanam tetapi meruyukkan bersatu. Saya dah kata dah sebelum ni. Itu bacaan saya, bukan ramalan. Bacaan saya sebab dia berturutan. Kamu dulu curi orang UMNO, kamu dulu curi orang keadilan, sekarang ni kami bukan curi. Mereka mari. Mereka diraikan. Apa masalah dia? Dan sekarang ni ada 152. Dok, saya nak menyantun ni tentang saudara Mak Syah ni. Sedap juga dia kata. Dia kata dalam keadaan sekarang ni, ini pandangan bawah. Kan? Dia kata sakau juga di Terengganu ni katanya. Ya, Big betul. Boss Terengganu ni sakau juga katanya. Apa tak sakau? Itu benarnya fakta itu tidak boleh lari daripada apa yang telah mereka lakukan, Datuk Seri. Ya. Sebab tu kita kata, kita nak pilih dia menteri pembesar untuk jadi Perdana Menteri ni. Tanging apa kau ni? Kau bawa ada 69 pun. Nak jadi kerajaan macam mana? Ya. Kau nak tawar. Kau ingat sekarang ni, kau nak sakau ni, kau nak bagi dekat wakil parlimen. Kat mana kau nak sakau sekarang ni? Dah semua dah kena kepung. Dah semua dah kena pagar. Dah semua dah tak boleh dah. Nak merompak sini. Sebab tu saya nak beritahu. Jelas bahawa apa yang kita dak sekarang ni, apa yang rakyat perlu. Rakyat pun yang mana yang tak pernah reti kita nak beritahu. Ya.
kamu kena ada wakil rakyat yang berakal dan bijaksana. Ya. Jangan ada wakil rakyat yang tenging dan baral yang berlaku di parlimen hari ini. Jangan kamu biarkan keberangan mereka itu berjangkit pada kamu rakyat yang pilih mereka. Ingat, pilihan itu petanda aras untuk generasi masa akan datang. Ya. Anak cucu kita. Ya. Ini yang kita wajib kita harus sediakan. Sebagai contohnya, sebagai contoh ni sikit lagi. Contoh. Contohnya ni musim banjir ni, musim banjir ni. Musim banjir ni dah siap siaga dah. Dato' Zahid Hamidi dah kata orang dah sakit-sakit, dia pun telefon, you are ready. Dia dah dalam keadaan sakit, dia nak mari juga, tapi doktor kata you berehat. Ya. Inilah kelebihan yang ada kepada pemimpin kita dalam perpaduan. Ya. Dia nak mari, tetapi dalam rumah dia boleh arahkan. Siap siaga Kelantan, Terengganu, Kedah. Ini semua kawasan pembangkang. Kalau aku jadi Zahid, jangan minta maaf. Tapi orang yang mulia hati ni lah katanya kerajaan Madani. Ya. Walaupun dia sakit, derita rakyat diberikan keutamaan. Dan berlaku dalam kat rumah dia maklum bukan orang yang pegawai itu pun dah confirm yang dia bersedia untuk membuat persiapan bersiap siaga dalam musim ke-7 ini. Dan semua negeri terbabit sekarang itulah pun diarahkan untuk bersiap siaga. Ini barulah betul. Kamu pegang 33 bulan. Apa jadahnya kamu buat? Pasal dalam banjir. Kamu biar begitu je. Ya. Dan inilah antara malapetaka yang akan menimpa kalau orang kemaman tidak membuat pilihan yang tepat. Maka nombor 1 lah pilihannya. Terima kasih. Bob, kena bagi tahu pelai-pelai kita bahawa kita bersiaran malam ni kita ada lantern time. Jangan risau, Datuk. Ya. Sebab tu saya urut belakang Datuk dia supaya dia dapat. Rasa nak minum Datuk. Minum. Silakan. Sebab ini panjang, sebab ini belum lagi Tiger belum raw. Ini semua. Kita mendengar. Baik. Ya. Gini, ialah saya Bagi tahu bagi kepada pelai boleh, kita. saya nak tanya satu soalan kepada Datuk Tiger, tapi saya nak bacakan komen juga. Banyak yang minta Datuk bersabar. Panas. Ada yang kata Bro Zamil dah panas tu. Simpan dulu. Saya nak tanya Datuk Tiger. Ya. Apa yang Datuk Abdul Sani sebut tadi. Ialah dalam siri Borak Dahsyat yang lepas Datuk ada sebut bulan ini adalah bulan bencana kepada Bersatu. Ya. Dan akhirnya pada persidangan agung tahunan Bersatu, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin menyatakan tidak pertahankan jawatan Presiden UMNO. Presiden Bersatu. Ya. Kemudian perwakilan mereka mendesak Tan Sri Muhyiddin untuk batalkan, tarik balik supaya bertenang dan kembali memimpin parti. Suara perwakilan itu tidak dilayan dan tidak didengar langsung oleh Presiden Parti Bersatu itu. Tiba-tiba pada ucapan pengulungan dia maklumkan isteri dia pujuk. Isteri dia pujuk dan akhirnya dia mengubah keputusan. Saya buat abang betul sikit. Isteri dia tak pujuk. Ya. Isteri dia bagi arahan. Bagi arahan. Dan dalam kenyataan saya tengok isteri tak pujuk. Tarik balik Bagi kenyataan. arahan, Tarik balik. Saya tarik balik isteri dia bagi arahan. Kalau saya kena saman, Datuk. Isteri dia bagi tahu kat dia. Okey. Maknanya Datuk, sebenarnya Bersatu ni dah sampai ke satu tahap akan berpecah. Dan kerajaan Madani ini dalam keadaan yang sokongan yang dah cukup kuat di parlimen, dah 2/3 pun. Tak perlu pun ada aktiviti beli ahli parlimen kan. Tapi mereka datang. Dan saya serahkan kepada Datuk. Mungkin Datuk ada komen. Apa yang sepatutnya orang kemaman buat untuk melihat keadaan ini dalam kerajaan, dalam situasi kerajaan bertambah kuat dan pembangkang semakin lemah. Silakan Datuk. Sebenarnya saya malah nak komen parti orang lain. Ya. Saya nak sebut parti saya dulu. Baik. Daripada pemerhatian saya dapat melihat kalau selama ni orang kata reset, selama ni orang kata revamp di UMNO, Ya. ini yang dibuat oleh UMNO. Baik. Pernah tak kita fikir bahawa UMNO mengambil calon yang daripada luar jadi calon? Pernah tak kita fikir? Saya orang kata saksi hidup. Masa Cameron Highland tu, UMNO memilih seorang bekas pegawai polis untuk menjadi calon. Dipanggil apa tu? BN Direct. Masa tu semua orang macam terpinga-pinga. Tetapi kebijaksanaan institusi presiden, maksud dia kepimpinan masa tu, memilih seorang bekas Pegawai polis. pegawai polis Cameron Highland. menjadi calon.
saya adalah antara orang yang membantu sedikit lah. Ya. Sedikit pun apa tu. Bila saya kata boleh saya interview. Dia jawab masa tu macam polis. Macam polis. Saya kata, dia nak jadi ahli politik kan nak jadi polis. Dia kata, saya memang polis. Bekas polis dia ada. Tak, ahli politik ni kena jawab lembut dan Berhemah. beralun. Ya, ya. Beralun. Dia ada seni dia. Tapi jangan janji palsu macam orang parti lain buat. Janji palsu tak boleh. Jadi kali ini kita lihat bagaimana kepimpinan UMNO di bawah teraju Datuk Seri Zaid. Dr. Dr. Ahmad Ahmad Zahid Zahid. Hamidi memilih bekas Panglima Angkatan Tentera. Takkanlah orang Cameron Highland dah buat satu keputusan yang bijaksana. Takkan orang Kemaman tak nak buat lagi satu keputusan yang bijaksana. Maknanya Datuk template dah ada. Template Contoh dah ada. Tapi yang saya terharu. Saya tengok Panglima berapa star? 4 star kan? Dia turun salam orang, Berpeluk. berpeluk, macam-macam dia buat. Bukan dia nak jadi wakil rakyat. Bukan dia nak, sebab dia dah terbawa-bawa sejak daripada kecil lagi. Ya. Kalau you tengok cara upbringing bapak dia, seorang dresser, Ya. bawa dia. Kawan-kawan saya yang bersekolah dengan dia tengok seorang yang mudah Dekati. didekati. Dia lepak mana-mana. Tanya nanti kawan saya yang pernah bersekolah dengan dia. Orang yang bukan sombong. Tapi yang saya heran, masa dia calon ni, orang kata, wah memanglah nak jadi calon di situ. Tak. Saya tengok dia turun, dia perlu ambil gambar semua. Macam di Pelangai. Sama juga Pelangai. Maknanya, calon-calon BN ni sekarang sedar bahawa kalau kamu tak buat begitu, orang akan tolak. Tapi dalam isu ni, kita sekarang ni berhadapan dengan calon yang Datuk Abdullah sebut. Seorang menteri besar yang akan sibuk di negeri ini. Kalau dia duduk parlimen tu, kena 30 hari, 40 hari, memang tak habis di kawasan ni. Yeah. Itu sebabnya. Tapi, apa yang dia gunakan ialah, Menteri Besar Selangor pun jadi ahli parlimen. Selangor dengan parlimen sikit mendekat. Dia Yeah. boleh bayar hari ini. Yeah. Kemahaman, sikit menjauh, 7 jam, 4 jam. Betul. So maksud dia, saya tak mana banyak cakap lah. Saya kata pilihlah Tan Sri Raja Effendi. Ya. Dia akan jadi calon yang terbaik. Seperti juga Datuk Ramli Muhammad Noor. Yang Ya. kini Deputy Speaker. Ya. Cara dia bawa. Ya. Ini Panglima Angkatan Tentera yang akan memberi khidmat yang terbaik pada orang Kemaman. Ya. Bukan kita ambil daripada jauh. Okey, balik pada soalan yang parti lain tu. Ya. Saya kasi bungkus. Elok tutup. Sebab apa? Orang yang berkhianat, campur-campur, elok tutup. Ya. Kan? Tapi macam zaman ni memang mulut dia macam tu. Dia kata arahan. Kalau itu arahan, itu satu bencana akan muncul dalam parti itu kalau ada orang yang beri arahan. Ya. Kan? Pada saya kalau nak berhenti-berhentilah. Ya. Pergi cari kawan lain. Ya. Bagi pengkhianat ke jadi presiden ke kan? Kan? Dua yang potensi itu pengkhianat. Ya. Tapi kepada saya, penghuni Kemaman, berilah kepercayaan pada Raja Effendi, seorang Panglima Angkatan Tentera bekas sampai yang telah berjasa pada negara. Dan nak bagi sikit ni sebab apa dalam Islam pun kita pun nak tahu pengakhiran yang terbaik. Inilah yang nak sebut pengakhiran terbaik ni, mana dia jadi YB yang terbaik untuk membantu orang Kemaman. Baik. Ni Bob, bila disentuh tentang soal parti ya. Parti saya bercakap satu Perikatan Nasional, satu perpaduan kerajaan perpaduan. Ya, kerajaan perpaduan mempunyai 17 parti dalam gabungan. Saya tak tertarik hati apabila Datuk Dasani menyatakan bahawa semalamnya dalam seminggu lepas pun beliau dah menyatakan bahawa huyup dan sebagainya. Saya pun tak menjangkakan. Tapi apabila berlaku persidangan tahunan Parti Bersatu, dia mengumumkan sendiri, saya kata, alamak, betul juga. Tetapi saya melihat, ini yang saya katakan, inilah karma politics. Ya. Dulu saya dah bercakap bahawa UMNO mengalami nasib yang malang apabila berlaku pengkhianatan dalam UMNO. Ahli Parlimen UMNO yang dipilih oleh UMNO melompat dengan Bersatu. Dan Perikatan Nasional ni Parti Keadilan juga mengalami nasib yang malang apabila Azmin membawa sekumpulan. Dan akhirnya bercantum antara UMNO dan juga perpaduan sampai hari ini sudah pun Betul. memperlihatkan bunga-bunga. Karma sudah pun hampir. Apabila kembali bercantum tanpa paksaan kerana suasana
tiba-tiba mereka sekarang ni sudah pun wakil-wakil rakyat mereka sudah mula mau masuk sini. Tanpa ada langkah Sheraton, tanpa ada langkah strategis, tanpa langkah. Jadi artinya bagi saya, inilah karma politik. Bob, jangan potong Bob. Saya nak lambung lagi pada Datuk Hasani ni. Baik. Saya mengatakan inilah karma politik apabila adanya pengkhianatan yang mereka lakukan. Dan sekarang ini, ahli-ahli wakil rakyat yang mereka datang sama kita, mereka tidak khianat. Tapi mereka datang dengan hati suci untuk melihat bahawa kepentingan rakyat. Walaupun hari ini pimpinan di peringkat bahagian di gunung Bukit Gantang. Saya nampak tadi ada 11 orang ahli-ahli mereka minta supaya letak jawatan lah, bukan keputusan rakyat ni apa semua. Bukan. Saya merasakan now mereka sudah mula merasai the heat of the karma dari segi politik. Macam mana Dok fikir? Setuju sangat-sangat. Kalau dikategorikan sebagai apa yang telah berlaku, ini adalah atas Allah nak tunjukkan yang kamu lakukan sebelum ini, dan inilah balasan yang kamu dapat. Pedih je kita rasa dulu Dok ya. Saya dah cakap dengan Datuk Kamal Amir dah lama dah. Kami dah cakap lama dah. Dan saya sedih apanya berlakunya pengkhianatan tu. Walaupun saya bukan ahli UMNO sekarang ni, tapi sebelum tu saya ahli UMNO. Tapi Datuk waktu itu ahli parlimen. Ahli parlimen. Tapi saya melihat perbuatan ini amat menjijikkan. Namun di situ pada waktu itu apa yang berlaku, Bob? Rasuah berlaku, sogokan berlaku, jawatan ditawarkan, segala macam dibuat. Scheme of things. Scheme of things yang dibuat dan diamal terang-terang jelas. Bila dia tahu dia dah mula mengurang sokongan, dia penjarakan seluruh rakyat Malaysia. Anggota kabinet 75 orang. 75 orang terbanyak dalam sejarah. Habis sampai ke malam menteri 2 orang, 3 orang. Masya Allah. Betul-betul dahsyat yang tak pernah berlaku dalam petakanya negara ini. Dilaku oleh siapa? Mayadin. Dan sekarang ni dia kata Anwar gagal. Anwar tidak dapat mengawal harga kos hidup. Aku nak katakan sekarang kau Mayadin. Macam kau 3PM tu, berapa ayam sekilo? Sekarang berapa ayam sekilo? Engkau ni tak dapat beza ke kejayaan tak kejayaan. Dulu masa anak sekolah dulu kau bagi duit. Sekarang ni tidak ada bonus kau bagi berapa? 600. Sekarang ni Datuk Seri Anwar bagi 2,000 tu pejabat awam. Akal pakailah. Lepas tu pula pesara 1,000 ni Datuk Seri. 1,000. Jadi bila berlaku begitu je zaman kau bagi berapa? 300 je. Apa punya bengap lah kau ni Muhyiddin. Itu pun kau kata gagal. Gagal apa? Pelabur bagi berapa sekarang ni pelabur bagi? Bukan macam zaman kau lah pelabur langsung lari lagi ada. 230 bilion masuk sekarang. Masa dia tu dulu tu bukan orang nak masuk, orang lari sebab takut tengok muka dia. Dan inilah yang berlaku dalam perbezaan waktu sekarang dalam perpaduan dan waktu kamu peringatan sebelum jadi kerajaan. Karma yang dikatakan oleh Datuk Seri Kamal Amir itu memang kenyataan. Ini balasan yang kamu lakukan atas pengkhianatan dan derita rakyat. Dan inilah yang parah dan padahnya bulan ini kamu lihat apa akan berlaku pada parti kamu. Ada Pak Hari ni mari lagi. Bob, kenapa saya kata karma begitu Bob? Kerana waktu berlaku langkah Sheraton, Datuk Abdullah Sani. Bukan syaitan. Bukan, Datuk waktu itu beliau sebagai ahli parlimen. Mewakili Parti Keadilan. Dan beliau tidak kalau nak rasakan dia nak marah kerana waktu itu beliau jadi menteri, boleh marah, tapi beliau tak ada apa-apa jawatan, pun hanya sekadar backbencher, ahli parlimen dan begitu bersemangat untuk melaksanakan tugas tanggungjawab mengutarakan masalah rakyat. Kalau sepatutnya boleh marah kalau dia jadi menteri. Kan? Ini beliau jelas mengatakan bahawa ini berlaku pengkhianatan. Dan saya tentulah sebagai warga UMNO, saya rasa amat-amat kecewa bila melihat adanya parasit dalam politik di rumah UMNO. Tapi alhamdulillah berkat kebijaksanaan Presiden, satu persatu diusaikan permasalahan yang ada dalam UMNO itu sendiri. Dan hari ini saya rasa kalau nak ada pun 312 je lah parasit. Tapi itu pun akan dikis sebab mereka dah jadi kepang. Kalau dekat kapal tu kalau cabut nanti boleh bocor pula nanti. Jadi
Ada pula Datuk Seri baru ni saya baca pula satu apa nama ni tulisan daripada celaka punya orang ni di luar negara. Yeah. Dia boleh kata 6 bulan daripada sekarang Zaid Habidi akal tak jawatan diganti oleh Isyamuddin. Yeah. Apa punya tengeng aku pun tak faham lah ni. Buat analisis politik, buatlah bercodek sikit. Janganlah bawa semua orang jadi bodoh macam kau. Jadi apa yang saya nampak hari ni Datuk Seri, betul you cakapkan Mam. Matu saya dulu, saya percaya satu, saya yakin. Kebenaran akan ditegakkan. Allah bersama orang yang sabar. Yeah. Saya sabar. Dan saya tahu bahawa ini yang akan berlaku. Dan apa yang saya lihat memang jadi kenyataan. Ya. Ini adalah doa bagi mereka yang dizalimi. Sebab itu, tak usah begah mana pun. Kalau kamu di pemerintah, masa ketika kamu menjadi kerajaan, barang naik, kata, oh ini rakyat kena ni, semua dunia ni barang naik. Kita jangan salahkan kerajaan. Sekarang, kenapa harga barang naik? Kenapa ni? Kau cakap dengan aku barang apa yang naik? Kau cakap dengan polis barang apa yang naik? Kos sara hidup, CPI, berapa sekarang percentage dia? Kalau kau tengok apa nama dia, jobless sekarang berapa percentage dia? Turun tak turun daripada pengangguran yang berlaku sebelum ni dan yang berlaku sekarang. Ini semua pendekatan yang luar biasa yang dilakukan dalam keadaan kamu meninggalkan hutang yang parah 1.5 trilion. Lepas tu kamu nak menagih bahawa mengatakan gagal-gagal. Apa punya biola korang ni. Itulah. Alhamdulillah geng, kita dah selesai menonton, kita selesai macam mendengar ucapan 3 ke 4 orang ni, and alhamdulillah kita mengharapkan Datuk Panglima ni bekas tentera Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia. Kita mengharapkan bekas Panglima, kita mengharapkan dia boleh menang. Sebab satu, dia dah pernah ada jasa di dalam negara kita ni. And sebab askar ni, walaupun seteruk-teruk dia akan apa kan, dia ada jasa untuk menjaga kedaulatan negara kita, untuk menjaga keharmonian negara kita, ketenteraman dan juga keamanan negara kita. Kalau tak ada tentera di dalam negara kita ni, oh of course akan terancam. Of course sudah pasti negara-negara sekeliling ni, sudah pasti mereka nak masuk negara kita, mereka nak jajah negara kita. Sebab mereka tahu negara kita tak ada askar-askar ni, ketenteraan. So disebabkan ada ketenteraan negara kita, sebab tu negara-negara sekeliling kita, negara-negara luar, mereka tak berani main ke dalam negara kita seperti mana sebelum kemerdekaan negara kita. Okey, daripada segi calon pula, kan, cuba hampa tengok. Apabila selepas Barisan Nasional mengumumkan, kan, Iskandar nama dia, hak yang calon daripada Barisan Nasional ni, hak yang Panglima ni, selepas diumumkan orang ni, kan, calon ni daripada Barisan Nasional, 3-4 hari selepas tu barulah PAS mengumumkan. PAS ni dia menunggu-nunggu, kan, dia menunggu-nunggu siapalah calon daripada BN ni. Bila diumumkan, mereka tak ada pilihan, mereka dah tak ada siapa dia, mereka terpaksa ambil Dr. Samsuri. Sebab mereka tahu kerusi yang digugurkan, kerusi Parlimen Kemaman tu digugurkan disebabkan rasuah. Rakyat kita ni ada segelintir yang betul-betul anti rasuah, betul-betul menolak rasuah. Ada juga segelintir, oh rasuah tak apa, yang penting jangan liwat. Rasuah tak apa, yang penting jangan duk nikah dua. Rasuah tak apa, yang penting jangan itu, jangan ini. Oh, sehingga kan mereka rasa rasuah ni macam tak ada masalah apa-apa. Padahal musuh nombor 1 negara bukan dadah, kan. Musuh nombor 1 negara adalah rasuah. Kerusi Parlimen macam Kemaman dimenangi oleh calon PAS digugurkan angkara rasuah pengundi, dan mahkamah telah mengisytiharkan kerusi Parlimen Kemaman dikosongkan, digugurkan. Sebab tu hari ni ada pilihan raya, kan. Jadi itulah unsur-unsur rasuah. Disebabkan ada unsur-unsur rasuah itulah digugurkan. Dan sekarang ada balik pilihan raya. Jujur cakap, kita perlu hapuskan manusia-manusia perasa. Walaupun di dalam kerajaan hari ini, beberapa individu kononnya katanya ada perasuah-perasuah, tapi sampai hari ini tak ada orang yang dapat bawa bukti tuduh mereka. Walaupun aku duk hentam Barisan Nasional, BN rasuah, UMNO rasuah, itu rasuah, aku tak dapat bawa bukti untuk nak bawa ke SPRM ke polis kan, menceritakan oh BN ni ada rasuah tu, rasuah ni.
Kami tak ada bukti. So sebelum ni kita boleh berkata-kata. Dan sekarang ni kami bersama-sama dan daripada pihak pembangkang pun tak dapat buktikan yang Barisan Nasional ataupun daripada DAP, Pakatan Harapan, PKR ke apa, tak ada yang individu yang kata yang ada rasuah. Kan, yang ada unsur-unsur rasuah, pilihan raya hari itu bagi duit rasuah ke apa, tak ada. Jadi sebab tu aku kata Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Kerajaan Perpaduan bersih dan stabil, bukannya macam parti mereka. Kan? Jana Wibawa, itu Wan Saiful Wanjan, Wan Muhammad Saiful bin Wan Jana Wibawa. Muhyiddin Yassin ada bukti duit masuk dalam akaun dia. Dan sampai hari ni terima duit judi. Bila terima duit judi, Anwar Ibrahim umumkan Parti Perikatan Nasional terima duit judi. Lepas tu Anwar cabang untuk saman Anwar sampai hari ni. Muhyiddin duk tak saman Anwar Ibrahim disebabkan kenyataan judi. Judi dinaikkan kepada 22 kali. PAS buat tak tahu. Kerugian yang ada di dalam pemerintahan PAS setelah puluhan tahun. Kan? Pun kita tak tahu adakah ada unsur-unsur rasuah. Kalau siapa-siapa ada, kita bawa pergi ke SPRM. Jangan tunggu lama-lama. Kalau rasa tak puas hati, duk ada bukti, bawa pergi kepada mahkamah. Kita buktikan, kita sertakan di mahkamah. Sokonglah Barisan Nasional di Parlimen Kemaman. Bagi tahu dekat orang-orang Kemaman, janganlah merugikan. Kalau hampa undi pembangkang dengan kesombongan depa tak main berunding dengan pihak kerajaan. Depa tak dapat apa. Ibarat rakyat memilih bala. Ibarat macam tu. Rakyat memilih bala untuk memimpin Parlimen Kemaman. So, lebih baik undi pihak kerajaan. Sudah pasti akan ada peruntukan. Kena ingat, peruntukan tak pernah dapat. Pembangkang tak pernah dapat peruntukan daripada kemerdekaan di dalam negara kita. Zaman merdeka sampai hari ni, kalau ikutkan pembangkang, memang tak pernah dapat. Pembangkang hanya pernah dapat di zaman Ismail Sabri. Itu pun disebabkan berunding. Bila berunding, tak mau bagi tumbang kerajaan Ismail Sabri je. Ismail Sabri jumpa Anwar Ibrahim, cakap, Anwar, janganlah tumbang kerajaan aku. Kita memerlukan kestabilan politik. Kita perlukan itu, kita perlukan ini. Okay, Anwar pun, okey, boleh. Aku sertakan syarat-syarat ni. 3 syarat, 3 ke 4 syarat. So, Ismail Sabri setuju dengan syarat-syarat tu. Dan Ismail Sabri pun bagi juga syarat kepada Anwar Ibrahim. Jangan tumbangkan kerajaan, jangan ugut kerajaan, kena sokong usul-usul kerajaan lah apa semua. Okay, Anwar pun, okey, kami setuju. Dan ahli-ahli parlimen daripada Pakatan Harapan pun bersetuju dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak kerajaan. So, Alhamdulillah, bila side kerajaan bersetuju, side pembangkang bersetuju, so, dapatlah, luluslah duit. Berbeza dengan zaman sekarang. Orang ajak berunding tapi tak mau berunding. Kan? Sombong, ego. Anwar cakap tak perlu berunding dengan Anwar. Tak perlu berunding dengan Zahid Hamidi. Berunding dengan Timbalan Perdana Menteri 2. Datuk Seri Fazilah daripada GPS. Settle, senang. Tapi sampai sekarang mereka tak main berunding. Jadi inilah melaluk macam-macam lah. Jom kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Tak kat mak ampah tuan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.